Malaysia. Aziz tak nak cakap politik. Oh, okey. Okey, jangan cakap politik. Boring. Assalamualaikum semua. Okay, welcome back to On The Way. Bersama Fazik iaitu Yang Shifura Osman, atau lebih dikenali sebagai YB Rara. Sebelum YB menjadi seorang ahli politik, YB dikenali sebagai mempunyai akademik in orang cakap jururawat. Macam mana boleh tukar pula tu bidang tu? Okey. Saya mengambil bidang diploma kejururawatan. Okay. Jadi sebenarnya disebabkan dalam tempoh yang dekat lah, lepas saya habis belajar diploma tu, dalam tempoh 1 tahun saya buat nursing home. Saya tak pergi ke klinik kerana dalam tempoh tu saya terus terjebak dengan dunia politik. Jadi saya tak sempat bekerja di hospital. Saya hanya buat nursing home je dalam tempoh setahun tu, untuk kita, sebab kita masa tu kita dah lepas habis belajar je terus aktif politik, aktif dengan NGO. Jadi kita rasa macam nanti masa tak ada, dah cukup dan sebagainya. Jadi saya rasa saya nak buat nursing home. Jadi di situ kita bolehlah ambil masa, kita boleh bahagikan masa kita dengan dunia politik. Masa tu kita memang tengah hardcore lah. Ini kerana orang selalu cakap, kenapa jururawat pergi kepada politik? Macam lari sangat kan. Selalunya kalau politik dia dah bengkok lah tu. Tapi kan ada satu persamaan. Ada satu dalam dunia politik dengan dalam bidang kejururawatan. Okey. Dia ada sifat empathy. Empathy, yeah. Sifat simpati tu dengan empathy tu yang sangat dalam lah dalam jiwa saya, di mana kita ada sifat kasihan, tak boleh tengok orang susah, kita rasa macam kita nak menjaga orang tu. Zaman sekolah YB dulu, mungkin YB mempunyai gelaran daripada maybe kawan-kawan ke, guru-guru ke, atau also daripada YB punya keluarga sendiri. Ada tak gelaran yang diorang bagi kat YB? Saya sebenarnya zaman sekolah, sebab tu kawan-kawan sekolah ni terkejut jugalah. Saya zaman sekolah, saya ni agak saya menyertai, saya aktif dengan Cadet Bomber. Cadet Bomber? Yes, untuk peringkat kebangsaan. Jadi memang kalau kawat dan sebagainya tu memang kita aktif lah. Jadi saya akan sentiasa berada dekat sekolah lepas habis sekolah untuk kita mengajar adik-adik, junior-junior kan. Jadi kita garang dulu. Masa jadi Cadet Bomber kita garang. Macam dah lah dia gelap sebab selalu berjemur, kena berkawat. Lepas tu dia kurus kering je kan masa sekolah. Jadi kalau adik-adik dulu panggil kita memang kakak yang garang lah. Sebab saya ni adik-adik ramai 7 orang. Oh, 7 orang? And then lelaki semua. Jadi kita ni dah biasa kasar sangat. Tapi satunya, zaman sekolah saya tak berani sangat bercakap di depan orang. Saya sangat malu. Tapi macam mana orang boleh nampak YB ni yang seorang garang? Mungkin perangai saya lah. Okay. Saya agak kasar. Waktu sekolah memang agak kasar lah. Kalau bergaduh ni memang sukalah bergaduh dengan lelaki ni. Tapi saya tak ada lah macam nakal-nakal sangat, macam ponteng, panjat pagar sekolah, tak pernah. Itu saya takut, tak berani lagi. Kalau dekat rumah, family saya panggil saya Ayong. Ayong? Which is nama YB lah. Yalah, Ayong tu kalau dekat Perak, kakak. So kalau kat rumah diorang panggil saya Ayong. So jadi dekat rumah ni kita memang antara mangsa buli lah. Mangsa buli. Untuk iron baju abang-abang, buat kerja rumah. So kita seorang perempuan kan. I dulu memang suka kerja sebab dulu I suka ada kartun katak, kalau you ingat, Froggies. Froggies lah. I akan ada semualah. Kalau kat rumah bilik tu ada patung katak, ada stiker, ada patung. Yang semua mesti hijau. So kawan-kawan sekolah panggil patung katak. Katak. Gelaran juga tu. Geng-geng kecil. Tapi sebab dia kali hijau, that's why I minat. Padahal geli dengan katak tau. Zaman sekolah dulu YB aktif dalam sukan. Masa sekolah sejujurnya saya bukanlah terror pun bersukan. Maksudnya dalam bila hari sukan tu kita involve lah. Tapi tak adalah sampai mewakili sekolah. Yang cuma saya ingat merentas desa lah. Saya boleh jarak jauh je. Berlari jarak jauh je. Okey. Kalau yang lain tu kita tak terror pun. Tapi selepas habis sekolah, saya suka buat aktiviti lasak. Tapi dulu masa pergi sekolah memang naik basikal. Jadi saya memang suka aktiviti lasak. Jadi saya suka boleh kalau berlari pun yang jarak jauh. Kalau hiking, saya suka hiking bukit atau gunung. Tapi tak adalah banyak gunung pun yang saya tawan.
Saya rasa gunung paling tinggi saya pergi naik pun Gunung Nuang je, dekat Nuang. Janda Baik ataupun via Hulu Langat. Yang Mhm. lain-lain bukit-bukit lah, macam dekat Bentong ada Bukit Raka, Bukit Dio dan sebagainya lah. Sebab dia macam kalau nak naik gunung yang tinggi dan jauh ni, komitmen kena banyak kan, Betul. masa dan sebagainya. Jadi kita tak sempat. Sebenarnya kan saya ada plan dan nak naik Gunung Kinabalu. Tapi saya frust sangat, Fazik. Sebab kan PKP. Allah. Saya punya date untuk naik Gunung Kinabalu seminggu sebelum PKP. Ini kalau basikal, basikal sebenarnya dia start masa sebelum I start main basikal 2016, 2017 di okey. Langat. Kita main di situ je. Tapi masa tu memang tak ada basikal sendiri pun. Okey. Just pinjam orang, main sekali dua. And then kita pernah buat 3 state, Penang, Kedah, Perak. Okey. 130. Itu je. Ini I stop berapa tahun? 130 apa? KM. Ya. 130 km. Yep. Yo. YB. Tapi dia punya menyesal tu macam aku tak nak buat Okay, lagi. dia Dia macam stop. tak nak buat lagi tapi next week on. Dan pernah juga Kota Kinabalu ke Kota Belud, Sabah. Kota Belud Sabah. Oh, tu pun That one jauh juga 100 tu. km. Yes. Oh, Sabah sangat cantik kalau berbasikal. Betul. Zaman sekolah YB ni ada tak crush? Yang YB maybe YB ada crush kat lelaki ni atau lelaki ni ada crush kat YB. Tapi tak ada jodoh lah orang cakap. Tapi bila lah YB ni dah jadi orang cakap seorang YB Wakil rakyat. Wakil rakyat. Pernah tak diorang jumpa YB balik, diorang cakap menyesal lah tak jumpa, tak couple dengan dia dulu ni. Kalau aku tahu aku couple weh. Yang besar I gelak. Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah? Even I ada kawan-kawan yang masih berkawan dari sekolah. So diorang kadang-kadang bila kita orang lepak tu diorang akan usik lah. Macam mana kau boleh jadi YB ni? Cikgu sekolah pun macam tak sangka lah ada alumni sekolah tu dia punya anak murid boleh menjadi YB. Jadi YB. Padahal dulu malu nak cakap depan orang ramai. Betul. Bila join ahli politik ni your personality, Yes. your lifestyle, Betul. cara pemikiran ada tak berubah? Berubah, sangat berubah. Berubah sangat. Dulu kita bila dah join politik ni, kita semakin terbuka. Dan juga even private life kita, personal life dan sebagainya semua pun kita kena share dengan public dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya memang bila join politik ni merubah hidup saya lah. YB menang pada tahun 2018. Ya. And dah lebih daripada 4 tahun dah Ya, YB betul. jadi seorang ahli politik. Macam mana perasaan YB sebenarnya? Sekejap je kan, 4 tahun Sekejap. lebih. Saya ingat lagi malam 2018 apabila saya diumumkan. Saya terkejut lah. Dan terkejut gembira lah kan. Dan masa tu juga datang perasaan tanggungjawab yang sangat besar. Dan sehingga dalam 4 tahun lebih ni saya masih sejujurnya saya masih tak berpuas hatilah dengan diri sendiri, which is saya rasa banyak lagi benda yang saya boleh buat tapi tak dapat buat, tak mampu nak buat dan sebagainya. Jadi saya harap kita akan sentiasa diberikan peluang untuk lakukan kerja-kerja yang tertangguh yang kita boleh buat selepas ni lah. Sebenarnya 4 tahun ni nampak macam wow 4 tahun lama. Tapi pejam celik kita kecapnya 4 tahun dah habis. Tiba-tiba nak datang election baru. Betul. Apa perkara yang you selalu buat before you jadi sebelum you jadi ahli politik tapi sekarang you tak boleh buat? I rasa macam semua benda masih I boleh buat lagi sebab kalau benda tu I suka, I memang akan cari masa untuk buat. Contohnya I suka tengok wayang, I suka tengok movie. Apa je jenis movie I akan tengok, I akan layan lah. Sebab I rasa masa I tengok wayang adalah masa untuk I menyendiri, me time. I suka tengok. Jadi cuma bila jadi wakil rakyat ni agak macam sedikit lah I kena cari masa tengah malam dan sebagainya kan. Tapi ada masa kadang syuk-syuk boleh tengok siang hari. Tapi memang favourite I suka tengok wayang lah dulu. Dulu dan sekarang. Apa peristiwa yang peristiwa istimewa yang YB tak boleh lupa dan apa yang membuatkan YB cakap ke diri YB macam this is my life to become a politician? Pengalaman saya yang pertama kali apabila turun berdemo di Perhimpunan Bersih 3.0 pada tahun 2013 tahun 2012. Saya ingat lagi saya pergi dengan keluarga masa tu. Dan masa tu saya pergi, saya just nak ambil pengalaman, nak rasai macam seronoknya pergi demo, turun jalan raya kan, macam wow. Tapi tak sangka hari yang saya buat tu mengubah kehidupan saya, mengubah diri saya. Kerana apabila saya turun ke Bersih 3.0 tu, saya dikenali, agak viral pada ketika itu di Facebook, social media, di news, Gadis Bersih.
Okay, ada semua. Ada gambar macam ni Haziq, boleh Google. Gadis bersih tu. Dengan baju kuning. Yes. So gambar tu viral. Masa tu saya Yeah. sangat muda, umur 20-an. Dari situ ada orang kenal dan ada beberapa NGO, saya ingat lagi Solidariti Anak Malaysia. Dia menghubungi saya dan mereka lah sebenarnya yang orang kata mengajar saya, yang membuka saya jalan untuk masuk dalam dunia politik. Ceramah saya yang pertama dekat Melaka, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Saya hanya berceramah 2 minit je, Fazli. 2 Sebab minit saya saja? cakap tadi, saya dulu pemalu. Saya tak boleh bercakap depan orang sangat. So saya hanya kenalkan diri, cakap sikit-sikit dah. Lepas tu kita pergi ke negeri-negeri lain dan sebagainya. Kita ambil pengalaman, dari situlah saya mengenali parti politik, kenali dunia aktivis. Saya kenal kawan-kawan yang saya masih berkawan baik sehingga hari ini. Jadi itu antara momen-momen yang sangat indah yang saya akan sentiasa ingatlah, di mana saya mula bertapak dalam dunia politik. Saya tak pernah pun terfikir akan menjadi seorang wakil rakyat. Dulu sekolah-sekolah orang tanya cita-cita jadi apa? Doktor lah, cikgu lah apa. Saya sebenarnya nak jadi polis. Okey. Saya kan kasar dulu. Jadi macam saya suka tengok cerita polis ni, tangkap-tangkap orang bersama gerak khas, main pistol tu kan. Kita memang suka lah, nampak macam handsome lah, nampak macam macho tau. Pakai uniform segak. Saya suka tengok uniform. Okay. Tapi and then tiba-tiba bila you masuk dunia politik and then jadi wakil rakyat, and then bertanding. Saya macam tak pernah pun membayangkan situasi tu pada hari ini. Tapi Fazil, orang kata macam jadi wakil rakyat, jadi YB ni seronok, orang panggil YB. Tapi sebenarnya bebanan dan tanggungjawab tu sangat besar dan sangat berat untuk kita pikul, kerana kita telah diberikan kita dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil di kawasan tersebut. Betul. Jadi tanggungjawab kita sangat besar lah untuk kita membantu mereka di kawasan tu, mengubah kehidupan mereka, buat polisi yang lebih baik. Jadi sebenarnya kalau jadi YB ni, orang kata dia tak enjoy pun. Dia sebenarnya sangat memenatkan, mental penat, fizikal pun penat. Tapi dalam masa yang sama, kalau you memang ada rasa inilah kerja yang you suka, you akan rasa happy lah. Betul. Is it true yang negara kita ni mempunyai bilangan wanita dan golongan anak muda dalam ahli politik ni kurang? Betul, saya sangat setuju. Betul. Kita perlukan lagi, Haziq, perlukan lebih ramai lagi ahli politik wanita dan juga anak muda untuk menyertai. Yes, diorang ada dalam parti politik, tetapi diorang ada setengah parti politik yang tidak mengangkat mereka. Ada yang tak berikan mereka ruang dan peluang untuk mereka dijadikan sebagai ikon ataupun dijadikan sebagai wakil rakyat ataupun sebagai ahli majlis ke MP dan sebagainya. Jadi saya rasa sekarang ni dah tiba masa untuk semua parti memberikan laluan kepada wanita dan anak muda. Sejujurnya, menjadi ahli politik wanita, muda dan single bukan mudah. Bukan mudah. Kerana banyak sangat cabaran yang perlu kita hadapi sebagai seorang ahli politik wanita muda. Kerana sebabnya saya sendiri mengalami pengalaman tersebut. Sexual harassment. Sexual harassment. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah henti saya menerima, kadang-kadang dia tidak berhadapan, diusik secara berhadapan, tetapi secara social media. Tetapi social media, DM, PM Facebook, DM di IG dan sebagainya. And then kalau kadang-kadang mereka suka bercakap bahasa, orang kata bahasa yang tidak menyenangkan di hadapan kita, kan. Jadi ini yang kita perlu hadapi. So untuk menjadi seorang ahli politik wanita ni, you kena kuat mental dan fizikal. Betul. And then dari segi pula you akan dinilai atas dan bawah, dinilai pakaian you. And then bila you kata, kalau you mungkin buat perkara-perkara yang agak kurang bijak, oh dia ni muka je cantik tapi bimbo. So you kena label yang pelbagai tau, yang negatif. So sebab itulah saya rasa mungkin ada wanita-wanita muda di luar sana, mereka akan macam mereka nak mula tapi mereka akan rasa nak kalau mereka selamat tak kuat, kuat, aku buat ni? Yes. Macam post ni selamat tak aku post? Dan kadang-kadang macam betul ke tidak ni? Kadang kita nak boleh question diri kita balik. Kan? Jadi kalau untuk ahli politik wanita kepada luar sana, anda kena strong. Joinlah politik, jangan lemah semangat. Dan kita buktikan kemampuan diri kita sebagai seorang wanita muda. Betul ke yang orang muda ni dia dah fed up dan dia dah macam dah tak kisah dah pasal politik? Saya rasa orang muda sebenarnya, betul dia orang marah, dia orang kecewa, dia orang fed up, tetapi dalam masa sama sebenarnya dia orang ambil tahu. Itu yang sangat penting. Yes, betul.
kalau diorang tak ambil tahu, diorang tak ambil, diorang memang entahlah apa jadi pun, diorang tak akan ada perasaan apa-apa. Yang diorang tahu, diorang pergi bekerja, ataupun diorang belajar, ataupun diorang main game, ataupun main social media. Tapi kerana mereka ambil tahu dengan situasi politik hari ini, sebab tu diorang marah, sebab tu diorang kecewa. Which is good. Diorang ada perasaan tu. Tapi kita kena bantu mereka untuk positifkan perasaan itu kepada keluarlah mengundi beramai-ramai pada PRU akan datang. Jangan kecewalah, marahlah, tapi marah dengan cara buang undi kepada orang yang betul. Betul. Okay guys, macam biasa itu saja untuk On The Way kali ni. Alright, pada masa yang sama, waktu yang sama, jangan lupa untuk saksikan On The Way Sinar Harian. Assalamualaikum. Take care.